Assalamualaikum, saya Nur Ainul Wahidah binti Nordin bersama ahli kumpulan saya yang lain iaitu Nur Husna Naziah binti Muhammad Azmi dan Hanis Nashitah binti Hasim. Dalam video kali ini, kami akan memberikan beberapa pendapat dan berkongsi maklumat tentang hazardous waste. Hai, Assalamualaikum. Baiklah, hari ini saya bersama rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda semua tentang risiko pembuangan sisa berbahaya terhadap perubahan iklim. Baiklah, sebelum tu, apakah itu sisa berbahaya? Sisa pembuangan yang berbahaya adalah apa sahaja bentuk sampah yang sifatnya adalah berbahaya, iaitu dapat memberi kesan yang tidak elok ataupun negatif kepada kesihatan manusia dan juga terhadap alam sekitar, termasuklah perubahan iklim. Terdapat beberapa jenis sisa berbahaya yang paling biasa didedahkan kepada kita, iaitu yang pertama adalah bahan kimia. Bahan kimia adalah bahan tulen yang boleh berbentuk gas, cecair ataupun pepejal. Sisa bahan kimia dapat dijumpai di pelbagai tempat dan antaranya adalah di kilang pembuatan, makmal dan juga hospital. Hakikatnya bahan kimia itu tidak semuanya berbahaya, malah ia memberi banyak kebaikan kepada manusia dan alam sekitar. Tetapi apa yang menjadi berbahaya adalah apabila sisa bahan kimia tersebut tidak diurus dengan betul. Seterusnya, sisa perubatan, iaitu sisa buangan daripada makmal, farmasi, klinik dan juga hospital. Sisa perubatan ini termasuklah perkakas ataupun alatan yang tercemar oleh darah dan cairan tubuh dan juga bahan-bahan lain seperti pembasmi kuman, sisa radioaktif dan alatan bertekanan. Jenis yang ketiga adalah sisa elektronik. Bahan beracun dari sisa elektronik boleh mengandungi bahan kimia dan lain-lain seperti merkuri, arsenik dan plumbum yang jelas sekali berbahaya pada alam sekitar. Kita dapat lihat yang pembuangan sisa elektronik semakin meningkat di seluruh dunia kerana perkakasan elektronik ini sememangnya digunakan oleh setiap institusi. Hazardous waste atau dikenali sebagai sisa pembuangan bukan sahaja mampu memudaratkan kesihatan manusia, malah ia juga turut memberikan kesan kepada alam sekitar. Ini kerana hazardous waste ini mengandungi pelbagai bahan kimia yang berbahaya jika tidak dilupuskan dengan sebaik mungkin. Tetapi bagaimanakah sisa bahaya ini boleh mempengaruhi kesihatan manusia dan alam sekitar? Jika sisa bahan kimia ini menyerap masuk ke dalam kulit manusia, ia boleh memberikan reaksi yang buruk kepada janin, kanak-kanak, orang dewasa maupun keluarga tua. Bahan kimia ini boleh menyebabkan berlakunya kelainan tingkah laku, kanser, kecacatan kekal dan kerosakan fisiologi seperti kegagalan buah pinggang dan gangguan pembiakan. Di samping itu, hazardous waste ini juga boleh diperbesarkan secara biologi dan menyebabkan kematian serta cenderung kepada timbulnya berlaku kesan kumulatif yang merosakkan. Seterusnya, jika sisa bahaya ini tidak dikendalikan dengan sebaik mungkin, ia juga mampu merosakkan alam sekitar seperti sungai, tanah dan udara. Ini kerana sesetengah toksin mengandungi merkuri dan plumbum. Jika sisa merkuri dan plumbum ini mengalir masuk ke dalam sungai, ia juga mampu merosakkan habitat haiwan di sungai, terutamanya ikan. Oleh hal yang demikian, jika perkara ini berterusan berlaku, sungai tersebut akan tercemar sehingga merosakkan habitat haiwan di sungai. Okey, baiklah, seterusnya ialah tentang perkaitan antara matlamat pembangunan lestari yang ke-13 dengan pencemaran yang berbahaya ini. Sebagaimana yang kita tahu, matlamat pembangunan lestari yang ke-13 ini adalah mengenai tindakan iklim dan ianya adalah merupakan salah satu daripada 17 matlamat pembangunan lestari yang ditubuhkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015. Kata-kata rasmi daripada matlamat pembangunan lestari yang ke-13 ini ialah untuk mengambil tindakan segera memerangi perubahan iklim dan kesannya. Antara matlamat
SDG 13 ini ialah mempunyai sasaran yang ingin dicapai menjelang 2030. Kemajuan menuju sasaran diukur dengan petunjuk yang telah didapati oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Terdapat 5 sasaran secara keseluruhannya. 3 daripadanya ialah sasaran output dan 2 lagi adalah sasaran untuk kaedah mencapai matlamat tersebut. Antara 3 sasaran yang output ialah memperkukuhkan daya tahan dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap bencana yang berkaitan dengan iklim. Seterusnya, mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam dasar dan perancangan dan membina pengetahuan serta keupayaan untuk memenuhi perubahan iklim. 2 sasaran dalam kaedah mencapai ialah untuk melaksanakan Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim dan untuk mempromosikan mekanisme untuk meningkatkan keupayaan merancang dan mengurus. Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim adalah merupakan forum utama antara kerajaan antarabangsa untuk merundingkan tindak balas global terhadap perubahan iklim. Secara kesimpulannya, semua masyarakat dalam sesebuah negara mestilah mengambil peranan untuk mengelakkan sisa-sisa berbahaya ini wujud di dalam sebuah negara tersebut, kerana ianya akan menyebabkan kesan kepada janin di dalam ibu yang mengandung, akan akan menyebabkan kerosakan kepada global dalam sesebuah negara dan juga menjejaskan kesihatan manusia di dalam negara tersebut.